Hello guys, selamat datang ke YouTube channel aku. Mana yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. So, tajuk pada video kali ni adalah berkenaan dengan basic ataupun permulaan sebelum terbangkan drone. Yang pertama adalah korang kena kenal pasti drone jenis apa yang korang nak beli. Sebab mungkin dia babitkan korang punya budget, babitkan korang punya purpose, and then ada benda-benda yang kena dengan apa yang korang nak buat. Sebab jenis drone setiap spek dia berlainan. Ada yang 1080p saja, ada yang 2.7K, ada yang 4K. Macam aku sekarang aku guna Mavic Air first generation, bukan Mavic 2 lah. So sebelum ni aku pakai Phantom 3. Aku buat penukaran ke Mavic Air pun, nombor 1 sebab dia kecil lah, nombor 2 sebab dia ada sensor depan belakang. And then yang paling penting, Mavic Air ni dia kecil, so senang untuk aku pergi mana-mana, travel ke apa ke kan. So nak masuk dalam backpack ke apa ke, so tak payah nak pening-pening lagi dah. Cuma tu lah kekurangan dia, aku kena terima sikit lah dari segi bateri dia. Tapi tu tak apa, aku standby untuk beberapa biji bateri. Yang tu pun dari segi persediaan juga. Sebab drone ni, mana-mana drone pun kalau korang beli, mungkin korang tak boleh harapkan dengan satu bateri je. Korang kena beli at least 3 biji bateri, lebih lagi bagus. Kalau macam Phantom 3 aku yang sebelum ni, spek dia agak kurang sikit sebenarnya. Lagipun sensor depan belakang dia tak ada. And then dari segi acceleration dia, aku boleh dapat rasa lah beza dia dekat situ. Tapi tak jauh sangat pun. Quality pun agak tak jauh juga. Tapi cuma disebabkan faktor Phantom 3 dia terlalu besar, disebabkan aku memerlukan storage ataupun backpack yang khas untuk dia sahaja. Aku tak boleh masuk barang lain, memang khas untuk dia sahaja. Kalau macam Mavic Air, aku boleh share dengan beberapa bag lain. Mungkin kalau korang ada awek ke apa ke, korang boleh tumpang lah kot bag diorang. So memang sangat-sangat kecil Mavic Air. And then yang kedua adalah kenal pasti korang punya tujuan. So yang ni sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang kita beli je, kita fly apa semua, kita tak tahu nak shoot apa. So kenal pasti kita punya tujuan. Sama ada kita nak shoot wedding, sama ada kita nak shoot commercial, sama ada kita nak just for fun je. So kenal pasti tujuan. Sebab benda ni dia berkaitan dengan engkau punya storage, engkau punya transportation, engkau punya purpose, engkau punya quality, engkau punya situation. So kenal pasti tujuan. Kalau situation kau banyak berkenaan dengan travel, vlog ataupun apa-apalah pergi dekat setiap tempat, aku sarankan guna Mavic lah, yang generasi Mavic, tak kisahlah Air, Pro, Pro 2 ataupun Air 2. Sebab Mavic ni dari segi fizikal dia agak kecil, so memang mudah lah korang untuk bawa dekat mana-mana. Macam aku dulu aku pernah pergi Taiwan dengan member aku ada kerja sikit lah kat sana. Vlog aku sebelum ni berkenaan dengan Taiwan pun aku ada buat sebelum ni, korang boleh tengok balik lah. Dekat situ yang menyusahkan aku rasanya, aku rasa drone sahaja kot. Dari segi kau nak bawa, dari segi kau nak simpan, bateri dia pun dah macam besar speedlight. So dia menyukarkan untuk engkau dari segi kau nak berpindah randah lah dari satu tempat ke satu tempat. Sebab backpack aku saja dah penuh dengan Phantom 3 tu. So aku kena asingkan kamera DSLR ke apa ke dekat bag yang lain. Aku bawa 3 bag tak silap, dengan bag laptop lagi, dengan bag kamera, lens, apa semua, charger. Yang ketiga ni adalah yang paling penting, di mana korang kena tahu basics ataupun asas undang-undang untuk terbangkan drone ni. Sebab undang-undang ni di bawah FAA, ataupun dekat Malaysia di bawah DCA, Department Civil Aviation. Macam tu lah. Korang kena tahu basic undang-undang. Kalau korang nak tahu tempat tu boleh fly ke tak, korang boleh check lah dekat DJI GeoZone. Dalam apps DJI tu ada tunjuk dekat mana kawasan yang boleh fly, dekat mana kawasan yang tak boleh fly. Walaupun dalam GeoZone apps DJI tu dia menunjukkan kawasan tu boleh fly, tapi at least korang kena tanya owner tempat tu boleh ke tak. Especially kalau tempat tu private area lah, macam hotel ataupun rooftop ataupun kawasan perumahan, private area ke apa ke. So make sure korang kena tanya management tempat tu ataupun owner tempat tu. Macam aku dulu, kalau korang pernah tengok vlog aku ke Hat Yai, Thailand, aku ada pergi dekat satu tempat ni, dia ada macam patung. So dekat situ ada orang jaga lah. Aku macam tak yakin tau, boleh fly ke tak dekat situ. Aku tanya polis dekat situ dulu, boleh ke tak fly drone. Dia kata kejap dia akan tanya owner tempat tu. So dia orang bincang apa semua, and then dia orang kata boleh fly, tapi dengan satu syarat, jangan dekat sangat dengan orang ataupun jangan dekat sangat dengan patung. Okey, tak apa. So masa aku fly tu, dia pantau aku. Memang aku bersyukur gila lah, sebab memang aku nak fly, tapi
aku agak takut sebab dekat tempat orang kan. So korang kena respect lah, terutama tempat-tempat yang macam tu, private area. So korang kena minta kebenaran dulu sebelum fly. Sebab macam mana pun owner tempat tu, kalau dia tak setuju dengan apa yang korang tengah buat tu, diorang akan jatuhkan juga drone korang kalau diorang nak lah. Korang kena prepare dengan risiko macam tu. Satu lagi bahaya lah kalau tempat tu tak sesuai untuk diterbangkan drone. Adalah sebab-sebab dia yang kita kena respect. Yang seterusnya, yang keempat adalah remote. Korang kena mahir dengan remote sebenarnya. Benda yang paling penting adalah kemahiran kau dengan remote. Korang kena familiar kan dengan remote. Dia lebih kurang macam mana kau bawa motor ataupun bawa kereta. Tapi bagi aku dia susah sikit sebab dia bermain dengan multitasking. Korang kena buat banyak benda dalam satu masa. Korang nak decide depan belakang, korang nak decide kiri kanan, korang nak decide angle kamera, korang nak decide subject, korang nak decide scene, korang nak decide shot. So kalau boleh mahirkan dulu, bagi dia sejiwa dengan tangan kau, dengan diri kau, supaya at least kalau berlaku apa-apa korang tahu nak decide macam mana. Macam aku dulu first time, bila aku fly, bila aku ke depan, kadang-kadang bila aku nak belok ke kiri, aku kena fikir belok ke kiri kena macam ni, kena macam tu. Kalau boleh elak berfikir masa tengah fly. Kalau berfikir ni dia dah membazir masa dah. Yang penting dekat atas tu adalah decision. Automatically korang terus tahu nak belok macam mana, nak reverse macam mana, nak ke depan macam mana, nak ke bawah macam mana, nak ke atas macam mana. Automatically benda tu dah sejiwa dengan diri korang. Benda ni agak take time lah, beberapa hari, mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Tapi yang paling penting, apa benda yang korang kena mahirkan adalah joystick lah. Kiri kanan depan belakang dia punya direction dia. So korang kena rasa acceleration dia. Korang tak boleh pergi terus. Macam mana kau bawa kereta mula-mula, kau rasa macam kekok, macam tu lah kau kena biasa kan, sampai kau boleh drive macam biasa. Macam tu juga drone. Cuma drone ni dia agak, bagi aku dia agak susah sikit lah, sebab dia multitasking. Kau kena fikir pasal shot, kau kena fikir pasal angle kamera. Macam angle kamera pun kalau korang perasan dekat remote ni ada scroll. Scroll ni pun korang kena jaga untuk adjust point korang punya shot lah. Kamera dia tilt down, tilt up, contoh macam tu lah. So itulah function scroll tu. Sambil korang fly, korang nak scroll ke atas ataupun scroll ke bawah. Untuk permulaan, kalau korang tak apa-apa nak yakin lagi sebelum korang beli, korang boleh beli brand yang murah-murah tu, ataupun korang boleh beli yang jenis yang toy punya. Dia lebih kurang sama, dia pakai mode tu. So korang boleh practice dulu. DJI dia ada fully assist dengan dia ada autopilot. That's mean dia punya sistem, banyak sistem automatic sebenarnya dekat DJI ni. Dia memang senang lah. Tapi automatic ni pun kita kena faham supaya kita boleh tahu automatic ni function dia macam mana. Kalau kita tak tahu, memang ke laut jugalah kan. So sebelum kita faham automatic ni, kita kena belajar yang manual dulu, yang tak ada attitude hold, yang tak ada GPS. So at least kita boleh belajar untuk control. Dari segi kita nak mahirkan penggunaan remote. At least kalau kita beli yang toy punya, kalau crash pun mungkin susah untuk rosak. Kalau rosak pun dari segi maintenance dia tak mahal, ataupun kita boleh beli balik yang baru. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan persediaan peralatan sebelum korang fly, ataupun sebelum korang pergi mana-mana untuk fly drone korang. Benda ni pun agak penting juga, sebab korang kena make sure yang bateri korang full charge, handphone korang full charge untuk korang preview drone. Melainkan korang pakai DJI punya remote controller yang ada siap dengan screen, korang tak payah pening-pening pasal nak charge phone apa semua. Aku nak beli sebenarnya remote tu, tapi sayangnya dia hanya support Mavic Air 2 ke atas. Mavic untuk first generation macam aku tak support. So make sure basic punya peralatan memang sentiasa ada dalam bag drone korang. At least buat checklist sikit lah dalam bag drone korang, supaya nanti tak miss apa-apa peralatan. Sebab kadang-kadang ada satu situation ni, korang termiss satu peralatan je, membuatkan penerbangan korang dibatalkan. So dah spoil lah. Okay, seterusnya yang keenam adalah preparation. Korang kena pastikan yang korang dah rancang korang punya shot, korang dah rancang korang punya scene, supaya nanti benda tu jadi smooth bila kau tengah fly. Sebab takut nanti bila korang tengah fly, dekat situ lah korang baru nak decide shot apa. So dah buang masa dah, bateri dekat situ dia berjalan. So sebelum korang fly, korang kena decide shot apa. At least korang dah prepare dekat rumah. Sebab bila korang tengah fly nanti, korang nak fikir pasal joystick, kiri kanan atas bawah. Korang nak fikir pasal status bateri, korang nak fikir pasal status GPS, korang nak fikir pasal surrounding, apa yang ada dekat sekeliling korang, supaya korang dapat monitor drone tu selamat ke tak. Korang nak fikir pasal angle kamera lagi. So macam-macam. Itu maksud aku berkenaan dengan multitasking. Bila korang tengah fly, korang kena fikir banyak benda, sebab korang dah tak ada masa dah untuk fikir-fikir macam tu. Yang penting benda tu berjalan dengan lancar dan selamat.
Seterusnya yang ketujuh adalah korang kena alert dengan status drone korang. Kalau korang perhatikan dalam apps DJI dekat camera view, kat atas korang tap and then ada keluar something status. Korang boleh semak dekat situ apa yang tak kena, apa yang error. Sebab dalam status tu korang kena make sure setiap status yang ada. Contoh, korang kena pastikan macam remote korang dan aircraft korang dalam keadaan frekuensinya stable. Dari segi capaian GPS dekat tempat tu, korang kena semak sama ada dia cukup ke tak untuk korang fly. Sebab GPS ni dia akan control korang punya attitude, supaya GPS ni dapat holdkan aircraft punya positioning. So kalau korang dapat beberapa error dalam status tu, mungkin berlakunya signal interference ataupun ada magnetic field yang mengganggu frekuensi drone korang. So lagi satu, kita kena check juga part IMU, walaupun kita jarang calibrate benda ni. IMU ni fungsi secara asas dia akan pastikan rotation korang, pastikan direction korang, dia akan calibrate setiap motor, and ada beberapa part lagi lah. Sebab kalau IMU ni bermasalah, kemungkinan dia akan fly dalam keadaan sengit ataupun dia tak boleh nak ikut arahan daripada remote. Sebab mungkin dia ada masalah dari segi synchronization dalam sistem dia. So make sure status aircraft korang dalam keadaan baik sebelum korang fly. Yang terakhir adalah utamakan keselamatan. Yang tu yang paling penting sebenarnya. Sebab korang kena tengok surrounding korang ada apa. Mungkin ada orang, mungkin ada budak kecil, mungkin tempat tu private area yang kita kena respect tempat tu. Sebab dalam fly drone ni, kalau drone kau jatuh, mungkin tak apa, korang boleh beli. Sebab dalam konteks keselamatan penerbangan drone ni, kos korang kena letak tepi. So korang kena utamakan keselamatan. So apa yang aku terangkan ni adalah basic saja, asas saja untuk pemula yang baru nak fly drone. So sebelum korang decide nak beli drone, sebelum korang decide nak belajar fly drone, benda-benda asas macam ni yang korang kena fikirkan dulu, korang kena praktikkan dulu. Sebab benda ni berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan purpose kita, berkaitan dengan situasi, berkaitan dengan kemahiran kita, dan yang paling penting berkaitan dengan keselamatan. So sampai sini je video kali ni. Kalau ada apa-apa pendapat daripada korang, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa share, like and subscribe. Kita jumpa lagi yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.